Dia tidak serupa Quran, hadis ni. Kalau Quran, dia kena dengan lafaz tu, tak boleh lafaz lain. Tak boleh lafaz lain, dia kena lafaz tu. Tapi kalau hadis tidak gitu, tak apa. Tapi lebih molek kalau kita riwayat bil lafzi, betul-betul serupa hak Nabi kata, dengan lafaz hak Nabi guna, itu yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak guna gitu, kita ambil maksud dia saja pun boleh, tidak salah. Sebab kita kata bangkit, tempat bangkit tu bangun, tak boleh, maksud dia sama. Lepas pada tu dia pun bangkit, lepas pada tu dia pun bangun, boleh, ambil maksud serupa itu. Itu orang panggil riwayat bil makna, riwayat berdasarkan makna. Jadi orang sebut bangkit tu maksudnya bangun, serupa. Kita boleh juga guna lagu tu. Setengah-setengah ulama tak sah. Kadang-kadang hak setengah-setengah tu memang kita boleh tukar lagu tu, setengah-setengah tu tak boleh, dia jadi lagu lain makna dia. Dia tidak sama, makna dia tu 100% sama. Tidak, setengah-setengah perkataan. Dengan sebab tu orang yang nak riwayat dengan makna ni, dia kena faham betul, adakah sampai mengubah makna atau tidak. Adakah sampai mengubah makna atau tidak. Misalnya kita kata dalam bahasa Melayu, misalnya kita kata abang, saya pergi dengan abang saya. Abang tu makna gini, abang tu suami kau atau abang tu abang adik-beradik? Lama kan Nabi kata, misalnya kalau kita kata Nabi kata dengan abang, dia pun kata, dia ambil makna dia, abang tu makna suami. Lain dah tu. Lain tu. Padahalnya dia faham sendiri, abang yang digunakan tu dengan makna suami, padahal hak sebenarnya abang dengan adik-beradik dengan makna adik-beradik tu. Silap dah. Sebab tu dia kena faham boleh. Imam Bukhari ambil di sini, dia nak ayatnya perawi ni kadang-kadang dia ringkaskan hadis. Ada hak ni ada sebut, hak ni tak ada sebut hak ni. Jadi kita nak tahu lagu mana, kita kena tengok belakang. Sebanyak-banyak riwayat hak Anas cerita ni, walaupun sanak dia betul berbeza, kita kena tengok belakang. Tengok belakang baru kita boleh buat keputusan. Maknanya seseorang ulama hadis nak buat keputusan bukan senang. Dia kena tengok belakang, sini tengok. Dia tak boleh ambil tu pegang kemah-kemih situlah, pakar tak lepas dah, musing lah mana-mana pun. Tak boleh lagu tu. Dia kena tengok belakang, barulah kita boleh tahu. Daripada hadis ni, perawi ni sahih juga. Jadi apa dia tidak sebut ni, boleh jadi dia ringkas ataupun dia riwayat bil makna. Gitu. Dan tak apa. Sebab apa? Ini hadis, bukan Quran. Tapi kalau Quran tak boleh, kena jaga lafaz dia tu. Kena jaga lafaz. Tapi Quran dia tak ada lah perincian macam ni kan. Tak ada lah Nabi pergi terbuai air, lepas tu sahabat bawa lagu mana, tak ada dalam Quran. Jadi dengan kita tengok hadis ni lebih jelas, nampak dalam kenyataannya, bukan sebagai suatu teori saja, tidak. Tapi dalam kenyataannya pun kita boleh tengok. Itu dia. Lepas tu bak bawa lembing pendek, kayu di ujung dia tu, tongkat yang di ujung dia tu ada besi tajam, itu anazah, bersama air untuk beristinja. Pula ni mana tadi tak ada sebut dalam riwayat ni, riwayat Anas tu juga tadi tak ada sebut. Tak ada sebut sana tak apa, sini ada sebut. Baik, hak ada sebut, apa hukumnya? Itulah kalau orang mengaji hadis, dia kata ini ziyadatu thiqah maqbulah. Seseorang tu kadang-kadang dia royak tu dia royak ringkas. Dia tidak royak betul-betul semua asas apa maksud dia. Dia royak gitu. Ada juga caranya. Boleh kita royak gitu. Takkan semua keadaan, dalam semua keadaan kita gaduh, kita nak royak belakang, panjang kan nak royak belakang. Royak maksud, ada kalanya kan dia ringkas. Sebab itulah karangan kau gapo ke dia ada ringkasan, ada sedutan, ada terjemahan, ada macam-macam bentuk tu. Tapi karangan belakang. Hak ni pun begitu juga. Jadi kita kena tengok semua hadis. Hadis tadi juga di sini ada sebut bawa tukar pula dah. Tadi tak ada sebut. Padahal hadis Anas belakang. Hak bezanya perawi di bawah dia. Lepas tu kita nak kata gana, kita nak kata tak boleh tengok hadis ni. Orang-orang anti hadis benda-benda lagu ni jadi masalah kepada dia. Dia jadi anti hadis tu sebab dia tak mengaji. Dia kata tengok
Hadis Anas, tadi lagu ni lagu ni tak serupa. Kita nak pegang hak mana? Ni nak pakai hak mana? Dia tidak faham. Cerita dia kata kalanya kita perekah. Lepas tu kita kena tengok semua lah lagu tu, nak tahu. Bila tengok semua, orang ni pun orang Ju juga, orang molek juga, dia ingat molek juga. Dia ada sebut tambahan tadi. Mengikut kaedahnya, tambahan perawi yang thiqah diterima. Tu kaedah dia. Kita boleh terima. Dia royak ada lebih, mana dia tahu hak lebih. Hak ni dia tidak royak. Boleh jadi Anas tak sebut kau kepada dia, kepada perawi di bawah dia, ataupun perawi hak di bawah lagi, dia tak ada sebut hak tu. Menyebabkan dalam riwayat tu tak ada. Takkan hak tak sebut dia nak sebut. Dia sebut setakat hak tok guru dia royak. Tu baru amanah orang panggil. Kalau hak tok guru dia tak sebut, hak orang lain dia tak dengar pun, tapi dia tahu orang tu ada sebut benda tu, dia pun ambil hak orang tu, tidak amanah. Tu orang panggil dia kena royak hak dia dengar saja. Tak boleh royak hak dia tahu. Tak boleh lagu tu. Imam Bukhari pun dia mari ni berdasarkan tok guru dia hak ni gini riwayat dia. Berdasarkan tok guru hak ni gini riwayat dia. Dia royak tu mengikut apa yang dia dengar daripada tok guru dia. Itu tugas seorang ulama hadis lagu tu. Tugas dia kena menyampaikan seperti yang dia terima. Hak dia terima hak ni dalam sanad ni gini. Tak ada sebut ni. Hak dia terima dalam sanad ni gini. Tetapi perawi tu molek ke tidak? Ingatannya kuat ke tidak? Baik ke tidak? Cukup syarat. Bila cukup syarat, ada tambahan dalam hak dia tu, kita terima. Boleh terima. Itulah kaedah ulama hadis buat, iaitu ziyadatul thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah boleh diterima. Kalau perawi itu tidak thiqah, tidak dipercayai, hak tu tak boleh. Betul lah tu. Tapi kalau perawi itu perawi orang molek, dia tidak pelupa, dia tidak bercelaru fikiran dia, kita boleh terima. Dia orang baik, orang ju, orang adil, kita boleh terima. Macam di sini ada sebut tongkat pula dah bawa. Maknanya Anas dengan budak tu pergi bawa air dan bawa tongkat. Bawa tongkat. Sekala pun kalau ada ketikanya Nabi SAW kalau dia pergi sendiri, dia ada bawa tongkat. Dia ada bawa tongkat. Di sini Anas yang bawa tongkat. Apa tujuan bawa tongkat tu? Air tu tak apalah kita kata. Air tu selesai dah sebab tadi juga. Di sini ada tongkat. Tongkat tu tajam. Apa tujuan bawa tongkat? Di sini disebutkan. Dalam nota kita ni pun ada sebut. Cuba kita tengok muka surat 125. Antara tujuan dibawakan lembing kecil ketika Nabi SAW keluar membuang air kecil ialah yang pertamanya untuk melembutkan dan menggemburkan tanah supaya air kencing tidak berterbangan, sehingga so maksudnya bila nak pergi buang air, tanah kan di padang pasir, negeri yang kering lagu tu dia kerah. Kalau kencing dia jadi ngecik. Tu ngecik. Tujuannya apabila dia pergi, dia pelembut dulu tanah. Kencing di situ dia tidak akan jadi ngecik. Jadi terpelihara kain itu daripada kotor. Kena jaga. Sebab kalau tidak, semayang pun tidak terima. Itu kalau kita gemburkan dulu, kita lembutkan tanah tu, dia jadi tidak ngecik, tidak naik, tidak berterbangan lah. Kita kata air kencing itu. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, untuk memecahkan tanah yang keras, lalu mengambil ketulan-ketulannya yang kecil untuk beristinja. Itu tujuan. Dia pecah, ambil waktu untuk istinja. Boleh guna tak? Faedah dia banyak. Yang ketiga, untuk dijadikan sutra ataupun penghadang ketika bersemayang. Lepas buang air, kalau masa semayang, ambil air semayang, dia kena ada sutra. Di padang mana ada sutra? Padang pasir, padang yang luar. Sutra ni mana penghadang, penghalang. Setakat mana kita maksud batas kita. Kalau kita tidak, orang nak lalu depan. Kalau kita tidak pacok ke, tidak apa-apa, orang nak lalu depan kita pun jadi susah. Sebab tak boleh litah depan orang semayang. Tapi bila kita letak ni sekat ni, hak kita. Jadi alik sana lah nak pergi ke mana-mana pun, nak litah pun tak apa. Jadi tidak menyusahkan orang. Itu tujuan sutra. Sutra tu pada pacok. Pacok tu kat kita pun semayang. Maknanya itu batas kita. Orang nak lalu ke depan tu tak apa. Tidak mengganggu orang. Dan sebagai sutra, iaitu had untuk kita sembahyang.
Yang keempatnya,